Selamat pagi semua ke Dongga Arena. Kedudukan ranking skuad Harimau Malaya telah melonjak 8 anak tangga sejak Februari lalu dan berdasarkan peningkatan ini, perjalanan skuad kebangsaan tahun ini bolehlah dianggap cukup positif. Lebih menarik peningkatan ketara pasukan kebangsaan dalam kedudukan ranking FIFA ini adalah selepas pasukan ini diambil alih oleh jurulatih dari Korea Selatan iaitu Kim Pan-gun. Tidak dinafikan kehadiran jurulatih itu ke dalam skuad kebangsaan sejak 8 bulan lalu telah berjaya meningkatkan prestasi keseluruhan pasukan negara. Antara pencapaian Kim Pan-gun setakat ini ialah berjaya membawa pasukan negara layak ke pusingan akhir Piala Asia 2023 secara merit sekaligus menamatkan penantian selama 42 tahun untuk beraksi di pentas itu dan muncul selaku naib juara kejohanan Kings Cup di Chiang Mai, Thailand bulan lalu. Terbaru Malaysia menepati ramalan apabila kini menduduki kedudukan ke-146 dunia dalam senarai ranking yang dikeluarkan FIFA pada Khamis. Kedudukan terbaru ini bermakna pasukan negara telah memanjat 2 anak tangga dari kedudukan ke-148 dunia pada Ogos lalu. Sebelum ketibaan Kim Pan-gun Februari lalu, Malaysia berada di kedudukan ke-154 dunia dan dengan beberapa keputusan positif yang dicapai oleh pasukan negara dalam perlawanan pusingan kelayakan Piala Asia, perlawanan persahabatan antarabangsa dan kejohanan jemputan seperti Kings Cup telah melonjakkan kedudukan pasukan negara lebih tinggi seperti ketika ini. Seterusnya mari kita imbau kembali perjalanan pasukan negara dalam kesemua 9 perlawanan di bawah kendalian Kim Pan-gun setakat ini. Pan-gun bermula dengan cemerlang bersama pasukan negara apabila menewaskan Filipina 2-0 di kejohanan FAS Tri Nations iaitu kejohanan 3 penjuru yang membabitkan 3 negara. Pada aksi pertama skuad kebangsaan dalam siri perlawanan persahabatan di Singapura itu, anak buah Kim Pan-gun berjaya menyajikan corak permainan positif apabila elemen seperti sikap agresif, gerakan-gerakan pantas dan hantaran kemas jelas dapat disaksikan pada 45 minit pertama apabila berdepan Filipina yang berada di ranking ke-129 dunia. Malaysia bagaimanapun tewas 1-2 kepada pasukan tuan rumah Singapura dalam perlawanan kedua, namun bibit-bibit perubahan sudah mula kelihatan dalam kedua-dua perlawanan ini. Bagi kedua-dua perlawanan ini, Pan-gun kelihatan lebih fleksibel dengan formasi antara 4-3-3 dan 3-4-3 dan menggunakan seorang defensive midfielder yang turut berperanan sebagai halfback seperti Syamir Kuti. Selepas ujian di Singapura, FAM turut mengadakan 2 perlawanan ujian menentang Brunei dan Hong Kong pada 27 Mei dan 1 Jun lalu sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi pusingan kelayakan Piala Asia 2023. Seramai 40 orang pemain dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat pasukan negara pada 17 Mei dan turut tersenarai adalah Kuzemi PE dan Shihan Hazmi dan mereka adalah nama yang paling tidak dijangka akan mendapat panggilan oleh para penyokong bola sepak negara. Malaysia mudah menundukkan Brunei 4-0 dan kemudiannya menewaskan Hong Kong 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selain Viru Ventiran, Pan-gun turut memberikan kepercayaan kepada beberapa pemain simpanan antaranya Khairul Azhan Khalid, Syahmi Safari, Muhammadus Sumareh dan Faisal Halim untuk membarisi kesebelasan utama. 3 perlawanan yang dihadapi oleh pasukan negara dalam pusingan kelayakan Piala Asia menyaksikan Malaysia mencatat 2 kemenangan dan 1 kali kalah. Cemerlang menewaskan Turkmenistan 3-1 dalam perlawanan pembukaan dan aksi dari Kuzemi PE dan Faisal Halim adalah antara yang paling mencuri tumpuan. Namun dalam perlawanan kedua, Malaysia tewas kepada Bahrain dengan keputusan 2-1 dan kemudiannya bangkit menewaskan Bangladesh 4-1 pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan untuk melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia.
Dengan kejayaan tersebut membuatkan ranking Malaysia melonjak ke ranking paling tinggi sejak 8 tahun lalu, iaitu ke kedudukan ke-147 dunia. Selepas jatuh satu anak tangga ke kedudukan ke-148 dunia pada Ogos, dua perlawanan Kings Cup di Chiang Mai dipercayai akan kembali melonjakkan ranking pasukan negara sebanyak dua anak tangga. Berjaya mengikat tuan rumah Thailand dan kemudiannya menang melalui penentuan sebagai penalti untuk mengutip 3.57 mata menentang pasukan yang menduduki kedudukan ke-111 dunia itu. Dalam perlawanan akhir, Malaysia seri tanpa sebarang jaringan ketika menentang Tajikistan sebelum tewas melalui penentuan sepakat penalti untuk memperoleh tambahan sebanyak 1.16 mata. Dan selepas kiraan yang dijalankan oleh FIFA baru-baru ini, Malaysia berjaya memanjat dua anak tangga untuk berada di kedudukan ke-146 dunia ketika ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.